Dan yang ini kelompok Kedah tinggi juga. Jadi kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar angkat negeri ini. Dan kena jaga-jaga ngaji kuat kuliah pun dia batal tanggung sementara. Jadi dia perluasan dia ni ditangguhkan sementara. Jadi tuan kita kena jaga untuk mengelakkan sebab kita tak tahu berapa dia main ke mana. Main pemain lah, kita kena jaga lah, mengelakkan ni, mudahan bangun malam, belajar, belajar sebagainya. Minta Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan negeri ini. Allah yang bawa main dan juga kita minta perlindungan Allah. Jadi insyaAllah kita sambung pada hadis yang ke 12. Betul? 12. Minggu lepas ataupun sebelum ni kita hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 berkait dengan rasuah. Dan juga hadis yang ke-12 ni ada hubung kait lah dengan hadis yang sebelum ni. Kita tengok sikit ni. InsyaAllah kita masuk ataupun kita sambung pada hadis yang ke-12 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi Ramadan. Sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Hadis yang ke-12 ni, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Sebab tu saya sebut tadi, dia ada hubung kait dengan hadis sebelum tu. Rasuah. Rasuah ni pun sebab tak ada amanah. Kalau ada amanah dia takkan buat lah. Sebab dia tak ada amanah. Terutamanya bila pemimpin orang-orang yang diberi amanah, dia mengesampingkan ataupun mengabaikan amanah, maka di antaranya apa yang disebut oleh Nabi. Jadi hadis yang ke-12 pada malam ni ialah sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Sifat amanah ni ialah sifat wajib bagi Rasul lah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah yang kita ada mengaji ni. Sidik, benar, yang baginda Nabi SAW, amanahnya Nabi. Amanahnya Nabi sehingga kan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu mereka meninggalkan sebahagian daripada harta mereka kepada Nabi untuk mereka bermusafir ataupun berniaga di Syam dan sebagainya. Yang mereka tinggalkan Nabi. Padahal mereka tahu Nabi ini kenal Nabi, tapi mereka tak beriman dengan Nabi. Orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir. Kerana apa? Kerana sifat amanah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah, tabligh, menyampaikan, Nabi boleh bercakap, menyampaikan kepada manusia. Fatanah, sifat bijaksana yang ada kepada Nabi. Maknanya sifat tu, empat sifat ni ada ke Nabi. Sebab tu hadis pada malam ni kita nak bicara ialah sifat amanah. Maknanya kalau orang ada amanah ataupun disebut sebagai integriti, Allah ni lah, zaman Allah ni, integriti dan sebagainya, apa kita pun bahasa apa, istilah orang boleh letak macam-macam. Tapi implementnya, pelaksanaan tu boleh buat jadi buat. Orang bubuh label tu macam-macam. Macam semalam lah, apa nama Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor sebut kan, bila diwawancara, antaranya disebut bila polis yang ada geram atau lambang di pakik dia tu, lambang tu lekat, lambang tu bukan dia tak mana masuk jamban, lambang tu bawa pergi mana pun pakai baju tu bawa lambang, tapi dia boleh ambil rasuah, dia boleh mengambil ataupun melakukan benda-benda yang dilarang. Integriti ni dia ada masa di polis dulu kan, integriti tu sebab dia buat setakat lambang aja lah. Setakat pelekat ya. Label Islam tu ya. Tapi implement sebagai seorang Islam buat tak? Dari sudut makan halalnya. Kedai banyak lah ni kedai. Kedai-kedai yang non-Muslim sebagainya jual mi, kadang mi pun kita tak kira. Balun mula ustaz, kira apa lah. Padahal yang kedai Islam ada jual mi Islam lah. Kedai Muslim. Tapi Islam lah. Islam pada nama, sebab tu Nabi bicara dulu, Islam pada nama sahaja. Pelaksanaan dia bagaimana?
Kan? Kalau kita nak bicarakan banyak sudut lah. Banyak sudut. Okey. Tu sifat amanah akan hilang. Demi sehari-hari akan hilang. Kan? Kalau orang-orang dulu, kan? Orang dulu sifat amanah, kan? Maknanya nampak. Orang yakin. Kan? Peniaga cara peniaga. Pegawai kerajaan cara pegawai kerajaan kita sebut integriti dan sebagainya. Kan? Penjawab awak. Kan? Maknanya masing-masing ada tanggungjawab. Kan? Dulu tak ada rasuah, ada juga. Kan? Duit kopi dan sebagainya, nak pergi urusan di Jabatan Tanah sebagainya, kan? Mesti kena holok kan. Beri buah meja dan sebagainya. Istilah banyak istilah. Kan? Istilah tu. Macam mana? Kalau tak bagi lambat silah. Kan? Nak naik tu, kan? Nak cepat lambat kan? Kan? Bukan kata tu ustaz nak ambil driving school, nak naik test kereta macam tu. Kan? Ada test kereta kan? Berapa banyak gagal. Kita tanya gagal macam mana? Tak tahu dia mak. Gagal macam mana? Tapi buat semua okey tengok. Kan? Tak belagak tiang pun. Tapi tak lulus. Kan? Mohonlah sikit, kira ya. Bukan kita katakan siapa-siapa lah, tapi dia betul lah kan. Sebab kita tengok masa kita dulu ni. Sebab yang kita sebut tadi, dia punya lambang, logo saja. Integriti, kan? Membasmi rasuah, dadah musuh negara sebagainya. Berbagai-bagai slogan yang kita letakkan. Tapi adakah pelaksanaan tu? Ikut dah. Kan? Sebab tu Islam, betul lah lebih kata Islam pada sudut nama saja. Kan? Islam tu hanya tinggal pada sudut nama. Tapi pelaksanaan sebagai seorang Islam, berkira dah. Ni berat kan? Okey. Sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. An Huzaifah bin Yaman. Ya ke apa? Ada kita ada lepas Yaman, ya. Yaman ada setengah hari tulisan ada lepas. Bukan bin paman bin Yaman. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni matan dia panjang. Jadi tuan guru kita keras-keras. Panjang matan hadis ni. Tu sebab dia buat titik-titik tu. Jadi tuan-tuan kata titik bawah Ustaz, silap dekat tak catat apa. Hadis sebelum tu. Ni dia sambung. Mana hadis sebelum tu panjang. Panjang hadis dia. Jadi tok guru kita buat titik-titik tu mana sebelum tu ada hadis kan. Fa yusbahun nas yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah hatta yuqala inna fi bani fulan rajulan inna fi bani fulanin rajulan amina hatta yuqala lirajul ma ajladahu ma aghrafahu ma aqalahu wa fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min al-iman laqad ata alayya zaman wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yurdannahu alay dinahu wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yurdannahu alayya sa'i wa amma al-yawma fama kuntu abayi'u minkum illa fulanan wa fulanan muttafaqun alaih. Lebih kurang matan hadis dia lah. Hadis yang Nabi SAW sebut. Betul saya kata tadi, sebelumnya hadis panjang. Diambil sebahagian daripada hadis. Daripada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni, kalau kita nak cerita kisah dia panjang lah. Siapa Huzaifah? Di antara sahabat yang awal-awal menerima Islam. Huzaifah bin Yaman ini, kalau kita baca sirah dia, dia merupakan penjaga harta yang Nabi bagi tanggungjawab dia. Pasal apa? Pasal dia orang yang amanah. Bukan amanah hati tu. Lagi ni lah, amanah ni mana ni lah. Amanah, sifat amanah integriti. Huzaifah.
Huzaifah ni dia di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam lah. Dan juga pak dari Yaman. Dia dua tempat. Dia orang Mekah tapi duduk di Madinah. Huzaifah ni. Dia seorang Mekah tapi duduk di Madinah. Sebab tu pergi jumpa dengan Nabi ya Rasulullah, saya ni orang Muhajirin kan Ansar. Dia tanya orang satu. Kan? Huzaifah ni. Dia orang Mekah. Dilahirkan Mekah tapi dia tinggal di Yaman. Dan kalau kita tengok sirah menceritakan kehebatan yang ada kepada Huzaifah ni. Satu yang kita sebut tadi itulah, dia merupakan penjaga ataupun orang yang amanah, penjaga harta. Dan dia juga orang yang cerdik. Sebab didoakan oleh Nabi. Orang yang fakih, cerdik. Apa lagi? Lebih kurang 2-3 benda. 3 lah. Kehebatan yang ada kepada Huzaifah. Maknanya orang yang cerdik dan juga orang yang kuat ingatan. Orang yang kuat ingatan. Hebat. Dan apa nama, jaga amanah tadi. Bila Nabi bagi sesuatu amanah, dan ramai dia sahabat ni. Tapi kenapa Rasulullah pilih apa nama Huzaifah Al-Yaman? Padahal sahabat-sahabat Nabi ramai lagi. Sayyidina Umar pun ada. Kalau pun Sayyidina Umar Islam dari kemudian, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan sebagainya. Tapi Rasulullah pilih Huzaifah Al-Yaman ini. Sejarah dia banyak. Lepas tu dia masuk Islam bersama-sama dengan apa nama ayah dia. Dan juga dalam riwayat kalau kita baca sirah, abang dia Sofwan, kalau tak silap nama dia. Sofwan abang dia. Ketiga-tiga mereka ni masuk Islam. Dan ayah dia Al-Yaman ni wafat. Wafat ketika mana perang Uhud. Kan, perang Uhud yang mana hampir-hampir orang Islam kalah kan. Disebabkan apa nama amanah yang diberi tanggungjawab oleh Nabi, mereka-mereka yang berada di atas bukit, jangan turun, Nabi kata, selagi mana aku tak arahkan. Tetapi oleh kerana Khalid Al-Walid ini sebelum dia Islam, dia memimpin tentera kufar, hebatnya Khalid Al-Walid ini bila tentera Islam turun tengok tak ada apa dah, dia mai daripada arah belakang panah. Jadi pada ketika itu jadi celahu. Tentera Islam pun sepakat selerak, dan salah seorang daripada orang yang gugur syahid ialah ayah kepada Huzaifah ini Al-Yaman. Dia dibunuh oleh sahabat, bukan dibunuh orang kafir. Sebab dalam sirah tu sahabat ni pun dia tak tahu, tak kenal. Melainkan bila apa nama Huzaifah dalam kalut-kalut tu menjerit, dia kata, ya Abdullah wa abi. Pak aku tu. Dia tak, sahabat pun tak tahu apa pasal kalut-kalut tentera musuh duk panah. Salah seorang daripada apa nama ayah kepada Huzaifah ini terbunuh ataupun syahid, gugur syahid. Di apa nama panah oleh sahabat sendiri. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Rasulullah perintahkan kepada sahabat, bila sahabat tu pergi jumpa dengan Nabi Rasulullah, saya bukan sengaja. Saya tak sengaja, saya tak tahu kata ayah dia. Dia rasa bersalah sahabat ni. Pergi jumpa dengan Nabi Rasulullah, saya ni bukan nak bunuh ayah dia. Kalau saya tahu dia ayah Huzaifah, memang saya tak bunuh. Sebab dia orang Islam. Tapi saya tak tahu. Maka Rasulullah suruh dia punya apa? Sahabat ni bayar diat. Tu ada diat. Diat. Mana bayaran, bayar. Sebab kalau kita belajar apa nama diat ni, kan ada beberapa kategori dia lah, 3. Bagaimana kita kena panggil keluarga dia, tanya, dia maaf kata tak. Kalau keluarga tu tak apalah, kami redha lah kena ni, maaf, maka terlepas. Kan? Tapi kalau
si mati ni dia ada tanggungjawab, dia ada tanggungan nak anak bini dan sebagainya, maka kena dibayar dia. Dia ni maknanya nilai berapa kena bayar. Ni. Dan Huzaifah bila sahabat tu bagi nilai bayaran tu, dia ambil. Tapi dia tak ambil kat dia. Dia bagi kepada Rasulullah untuk berikan kepada fakir miskin. Dia tak makan sikit. Maknanya tak ambil walaupun 1 dinar. Bila kawan sahabat tu bayar, dia ambil dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang tak mampu. Ini hebat Huzaifah. Padahal boleh makan, boleh ambil lah. Kan? Ni Huzaifah yang apa nama ni. Dan Huzaifah ni dia salah seorang daripada sahabat yang simpan rahsia. Sebab tu pada ketika saat itu ramai di kalangan golongan munafik. Golongan munafik ni Rasulullah cerita kat dia aja. Siapa dia munafik? Dan Huzaifah Al-Yaman salah seorang daripada yang mengetahui di kalangan para ni apa nama sahabat ayat ni, golongan munafik. Dia tak cerita, walaupun yang tanya itu ialah sahabat, di antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila sampai zaman dia, tanya ni Huzaifah, ada tak di kalangan sahabat ni munafik? Huzaifah kata ada. Tapi bila ditanya siapa dia tak apa. Balik rumah Sayyidina Umar dia fikir, aku bukan siapa dia fikir. Sehingga kan dikisahkan, Sayyidina Umar nak tahu siapa munafik ni, dia tak tahu besok. Huzaifah tak apa. Sebab tu dia merupakan penyimpan rahsia Nabi. Memang Nabi lantik dia, betul? Dia tak cerita. Sebab Rasulullah bagi tahu. Dia pegang amanah tu. Sebab tu dia sebut Huzaifah ni salah seorang yang ada integriti. Dia tak apa. Sayyidina Umar nak tahu mana. Sayyidina Umar kata, aku tengok Huzaifah, kalau orang tu mati, kalau dia tak semayang, tu dia ada tanda-tanda lah. Sayyidina Umar kena cari sendiri. Sayyidina Umar kena cari sendiri rahsia dia. Maknanya dia tengok bila ada kematian sahabat ni, kalau Huzaifah tak pergi semayang je dah sah tu. Biasanya ni antara golongan munafik. Tapi Huzaifah tak apa siapa. Bila duduk dalam masjid, dalam majlis tu, Sayyidina Umar tanya Huzaifah, ada tak dalam majlis ilmu ni, dalam ramai-ramai ni orang munafik? Huzaifah kata ada. Tapi dia tak apa siapa dia. Ni hebat. Huzaifah Al-Yamani yang kita watak dia, ataupun seorang sahabat yang hebat, yang meriwayatkan hadis ni, yang cerita tentang hadis ni. Dia cerdik, dia cepat faham otak dia, dan juga pandai simpan rahsia. Ini dia antara Huzaifah lah. Okey, tengok daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini panjang, dia ada dok-dok kan. Kemudian berpakai pakaian, jadilah orang-orang ramai berpagi ke pakaian, berpagi ya, pagi. Kemudian berpagi-pagi jadilah orang ramai berjual beli. Maka hampir sahaja tiada ada seorang pun yang suka menunaikan amanah dalam muamalah yang kita sebutkan. Muamalah ni mana dalam jual beli. Jual beli, nak tahu amanah tak amanah, nak tahu ada integritas, tengok tu lah. Kalau dia orang amanah dari sudut penimbang, timbang. Sebab tu di antara orang yang Nabi sebut orang yang berjual beli ni hampir kepada neraka kerana tu lah. Sebab kalau bahasa kampung macam dia gelong lah, tipu. Ni tak amanah. Hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah. Maknanya di kalangan orang yang berjual beli, bermuamalah jual beli, kebanyakan, bukan kata semua lah, Nabi kata hampir saja tidak ada seorang pun yang suka menunaikan amanah. Sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang sangat baik memegang amanah. Nak bercerita. Saat dipercayai dan orang ramai mengatakan, alangkah
tekunnya di dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan bijian sawi. Ini hadis yang Nabi SAW sampai cerita. Nabi cerita. Kita tengok sikit. Keterangan sikit je. Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak mempedulikan manakah di antara kamu semua yang hendak saya bermubayi'ah. Mubayi'ah, berjual beli dengannya. Jikalau ada seseorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya Nabi kata agamanya lah yang dapat menahan diri daripada khianat. Maknanya orang yang ada integriti, yang kita sebut tadi, orang yang ada amanah. Sebab tu apapun kena balik kepada agama. Agama yang memandu, agama yang mendidik. Kalau tak ada agama, kalau terlungkai agama, kalau tercabut agama, maka dia akan melakukan dosa yang kadang-kadang dia tak sedar. Sebab tu agama macam mana sembahyang tiang kepada agama, begitu juga kita gantung agama tu ada tengok, maknanya jangan bagi agama tu terungkai. Ni kita sambut merdeka, kita dalam waktu yang sama kita nak sambut Mahal Hijrah. Mahal Hijrah 1442 kan? Oh, 2 dah. 43. 42 lah. Ni saya 42 lah. Mahal Hijrah ni muah wajib buat ceramah. Bukan kata bahu usahanya 60 tahun dulu buat ceramah Mahal Hijrah. Sambut kemerdekaan. Merdeka, kita sebut merdeka bukan makna merdeka tu Portugis keluar, bebas, tapi merdeka dari sudut mana? Kita merdeka lebih 60 tahun lebih dah. Jiwa kita merdeka, merdeka dari sudut macam mana? Syirik, merdeka tak daripada kesyirikan kepada Allah. Patutnya bila merdeka 60 tahun, maknanya kita ni tak ada lah benar-benar syirik ni. Masjid surau penuh, pengajian agama penuh lah, mereka dah. Kan kalau kena perang lah. Kalau kita nak cakap kata mereka, bukan kita cakap tu. Begitu juga kita sambut Mahal Hijrah. Bila sambut Mahal Hijrah, bila kita tengok, bila kita menyusuri bagaimana kesusah payahan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat yang berhijrah. Perintah hijrah ni, Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Misi dan juga misi dakwah Nabi adalah untuk nak memerdekakan golongan jahiliyah. Di antaranya adik-beradik Nabi di Mekah tu, menakang pupu payah Nabi keliling tu. Nabi sayang kepada mereka. Nabi nak membina apa? Membina ikatan untuk nak membebaskan, memerdekakan golongan yang kufur kepada Allah untuk kena Islam. Tapi sebaliknya bila Nabi pergi dakwah, apa orang tak katakan Nabi? Hak katakan Nabi itu pun daripada Nabi. Halau Nabi keluar daripada Mekah, Nabi singgah di Taif sebelum nak berhijrah. Hijrah pertama hijrah di Taif. Sampai ke Taif tu, apa orang tak buatkan Nabi? Budak-budak baling batu kat Nabi. Berdarah luka Nabi. Nabi bukan nak ajak mereka, Nabi bukan nak bunuh mereka, bukan nak ajak Nabi buat maksiat, bukan nak bunuh anak-anak hukum bunuh. Nabi nak cerita tentang Islam. Sebab tu ulama kata kalau orang yang bercakap Islam sampai kiamat pun mesti ada musuh. Mesti ada musuh. Berlaku kita tengok dalam kisah peristiwa hijrah kan di Darun Naduh, ketika mana Abu Jahal duk bincang macam mana nak buat ni. Nabi ni dah mengembangkan misi dakwah dia. Nampak teruk lah ni. Muhammad ni dah banyak orang ikut Muhammad. Nak buat ke dah? Di antara cadangan sebahagian dari mereka ialah kita penjarakan Nabi, kita penjarakan Muhammad. Maka di antara cadangan dalam cadang-cadang tu ada seorang tua.
Dia kata tak boleh menjara, kalau empat penjara dia mampu buat apa tu, kalau apa dia punya sahabat-sahabat baik, banyak lagi orang akan ikut Muhammad kerana mereka simpati dengan Nabi. Tak boleh dia kata. Lepas tu ada cadangan kata kita buang daerah, kita buang jauh-jauh, buang Muhammad ni jauh-jauh. Dia kata kalau buang Muhammad, orang tua dia kata kalau buang Muhammad pun, pasti rakyat dia, orang ramai akan berduyun-duyun, lebih simpati. Tu nampak tak? Abu Jahal kata kita cadang, kita bunuh saja Muhammad. Bila kata bunuh, orang tua tu kata okey, aku setuju lah. Orang tua tu setuju dia. Dia angkat tangan dia kata okey, tapi dengan syarat kita kena capur-capur. Panggil kabilah-kabilah banyak ni, kan? Bakat-bakat tumpang tui katok orang sikit, kan? Bukan nak tahu siapa. Kan? Kalau seorang api dia kata, orang kena. Kan? Ini perancangan musuh. Sebab tu ulama kata sampai kiamat pun bila orang nak cakap tentang Islam, bila nak ajak orang pun, pasti ada musuh. Sama ada musuh tu daripada manusia tu, jin, ataupun yang disebut sebagai syaitan. Tuan-tuan bila dah buat baik ni macam tu lah. Kan? Hak kita buat baik-baik dah, tu pun orang nak komen juga. Orang nak kata juga dah. Nak kata apa? Biasa ni lumrah. Rasulullah dah hadapi dah. Kan? Nabi dah tengok, kalau kita tengok menyusuri sejarah peristiwa hijrah. Bukan nak ceramah hijrah, nak cerita lebih kurang kita tak Nabi. Orang yang terlibat dengan peristiwa hijrah ni di kalangan para sahabat Nabi ni, Abu Bakar yang usia dengan Nabi, kan? Yang tua orang Nabi, Abu Bakar. Sayyidina Ali, kan? Apa lagi? Asma binti Abi Bakar, Abdullah, apa nama? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, yang apa nama, juru pandu. Amir bin Hurairah, Amir Buhairah juga sebahagian daripada orang yang bawa Ibn Uraik. Itu di antara sahabat-sahabat yang terlibat. Sebab tu tak boleh nak fikir dengan otak Islam ni. Kita tengok perjalanan Nabi berhijrah ni. Nabi berhijrah keluar daripada rumah pada waktu tengah malam. Orang tu tidur. Masa Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, nak cerita kata Abu Bakar ni, kita diperintah oleh Allah, aku diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Nabi pergi tengah hari, tengah-tengah kembang. Orang Arab tengah kembang ni dia lena. Kan? Dia tidur. Dia tidur tengah. Nabi pergi tengah-tengah, dia pergi jumpa ni. Pergi jumpa. Ni musuh tu cari dah ni, Muhammad tak mana. Dan waktu keluar pada waktu malam, tengah malam. Dan siapa yang ganti tempat tidur Nabi? Semua orang tahu kan? Yang ganti tempat tidur Nabi ialah Sayyidina Ali. Pada 39 tahun usia dia. Kalau tak silap saya dalam sirah sebut 39 tahun dia kurang dia. 39 tahun, maknanya tempat tidur Nabi itu confirm kalau memang mati ya. Tetapi hebatnya Sayyidina Ali bila dilatih ataupun orang ditarbiyah oleh Nabi, dia bukan penting diri. Sayyidina Ali boleh kata aku muda lagi bagi Abu Bakar. Kak tua kalau kena kata Abu Bakar kalau bunuh tua bagi Abu Bakar. Sebab tu kalau kita tengok sirah bagaimana Rasulullah perintahkan Ali, kenapa tak bagi kepada Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar dia dah tua, dia dah nampak tua kan. Lagi nak khabar bukit tu, jangan suruh nak naik bukit. Patutnya ambil Ali lah, Ali orang muda. Kan? Ali orang muda kalau kita fikir. Bagi orang muda lah khabar bukit. Ini perancangan. Allah atok. Allah atok. Sayyidina Abu Bakar dapat bukit masuk dalam gua, duk ketak-ketak takut ni, bimbang takut orang, bukan takut apa, takut orang bunuh Nabi. Sehingga kan Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan kamu takut, jangan kamu gerun, jangan kamu takut. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Ni motivasi ataupun sahabat. Sahabat yang boleh memberi semangat kepada sahabat. Kita, kalau kita tutup lagi dah. Nak faham takut kan. Tapi Rasulullah bagi semangat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Yakin Allah ada bersama-sama. Sebab tu kalau kita tengok sejarah peristiwa hijrah ni panjang, tuan-tuan. Nak sebut apa? Nak sebut kata sahabat yang dididik oleh Nabi. Macam mana kita bercara pada malam ni Huzaifah Al-Yaman ini.
Kan? Huzaifah Al-Yaman, sahabat yang hebat. Kan? Nabi mendoakan kepada dia dan dia seorang yang amanah, seorang yang ada integriti. Kan? Sehingga kan sahabat Sayyidina Umar tanya ni, dia tak apa. Tu penyimpan harta, rahsia Nabi. Ya. Huzaifah ini adalah penyimpan rahsia Nabi. Kan? Dia tahu dengan Nabi je. Kan? Dia dengan Nabi je tahu. Padahal tanya, dia tu sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia simpan rahsia, kerana rahsia itu diminta oleh Nabi SAW. Okey, tengok. Tahu nak tadi. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya agamanya lah yang dapat menahan dirinya dari khianat. Dan jikalau ia seorang Nasara ataupun Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang bertugaslah yang akan mengembalikan kepadaku. Yang ini maksudnya jika dia seorang yang Nasara ataupun Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan lah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak-hak daripadanya. Adapun pada hari ini, maka saya tidak akan berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan fulan dan fulan, yakni orang-orang yang tertentu sahaja. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini tuan-tuan, Nabi bagi tahu kepada kita sifat amanah. Dia akan bukanlah Nabi abang tentang negara aja, banyak benda lah. Kita sebut tadi, kalau penjawab awam, dalam Allah ni mudahnya tu lah. Rasuah, kan? Tengok berita Sungai Buloh kan? Meletup macam-macam. Tu kan? Integriti tu kata, saya kata tu lambang orang boleh tak lambang pakai di baju kan, pakai di badan kan? Cabut tanggai baju, buang sangkut. Dulu masa duduk polis tu saya dapat polis apa? Kalau tak ada kecil, jaga buang baju sangkut je. Bila tak ada sangkut, tak ada benda tu. Sebab benda tu duduk di dalam. Kalau hatinya yakin bahawasanya Allah melihat sesuatu apa yang kita buat, dia tak buat dosa. Kan? Pasal apa? Kan? Pasal dia tak ada Allah dalam diri ya. Nah, yang apa? Kan? Bukan dia tak tahu rasuah tu dosa besar yang kita sebut dulu. Bukan dia tak tahu judi haram. Bukan dia tak tahu makanan yang dimakan nak suat tu halal ke haram. Kita sebut tadi, kadang-kadang nak beli mi, nak beli kotiau, ada hak Islam, ada kedai orang Islam juga, tapi tak boleh. Tak ada rasa apa, tak ada rasa gerung, tak ada rasa takut, tak ada rasa macam apa lah. Macam apa? Lama dah nak makan. Ni dalam diri, hati, nak bersih, tu kena bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ubah. Maknanya kalau kita bagi angsan kok tak ada masalah lah kalau tak ada kedai orang Islam, hak jual tu kan. Ni ada. Kena buat kempen pula membeli kedai orang Islam. Kena buat kempen. Tak kalau orang buat kempen tu masih lagi ada. Ini bila kita nak sebut tentang sifat amanah. Sebab tu kita Nabi sebut ni berkait dengan jual beli. Maupun ada jual beli. Maknanya kita kita tengok ataupun kita melihat lebih daripada tu lah yang kita sebut tadi. Bukan sekadar penjual, bukan saja penjual tu saja, orang orang bermalah jual beli tu. Dari sudut integritinya macam penjawab awamnya. Kalau kita sebagai kontraktor, kalau kita sebagai pemerintah, kalau kita sebagai raja dan sebagainya, sifat amanah tu. Sebab apa? Sebab amanah ini tanggungjawab. Amanah ini adalah tanggungjawab. Tanggung dan kena jawab. Bahasa mudah kita kata tanggung dah tu, nak kena jawab. Bila diberi amanah kepada kamu, innal aradtal amanata 'ala as-samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna wa halamal insan innahu kana zaluman jahula. Allah sebut dalam Quran. Ketika mana dibentangkan innal aradtal amanata 'ala as-sama, kepada langit dan juga bumi. Ketika mana Allah bentangkan amanah ini kepada langit dan juga bumi, wal jibal, dan gunung ganang, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna wa halamal insan, semua tak mau. Tapi bila amanah ini dibentangkan kepada manusia, manusia boleh yes man, hanggup boleh.
Innahu kana zaluman jahula. Tuhan tahu manusia ni jenis jahil, jenis zalim, tapi amanah diberikan. Ketika mana Allah nak ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Bukan Allah tak tahu. Malaikat tu ada lagi. Tapi Allah lantik manusia ni di kalangan ada dilantik manusia sebagai memikul amanah. Allah tak tahu, tak tahu. Tapi bila manusia itu lahir ke dunia, sebab tu kalau kita tengok sejarah, Qarunnya, Fir'aunnya, golongan-golongan ni, golongan-golongan yang mereka ini Allah berikan kepada mereka kemewahan, Allah berikan kepada mereka kedudukan, kekayaan dan segala-galanya. Allah beri pangkat. Berapa orang yang mengabaikan amanah yang diberikan. Sebab tu tuan-tuan, jangan seronok dengan pangkat, dengan kedudukan. Sebab kita nak kena jawab di hadapan Allah. Sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Sayyidina Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz, ketika mana beliau dilantik menjadi khalifah, lantik jadi khalifah, siang malam dia masuk bilik kunci, duduk dalam bilik, tak keluar. Sedangkan rakyat ataupun inilah, duduk tunggu di luar, duduk tunggu di rumah khalifah. Khalifah telah ditabal menjadi Sayyidina Umar telah ditabal menjadi khalifah. Rupanya dia duduk teriak. Bunyi esakkan teriak tu didengari oleh isteri je, Fatimah. Ketuk pintu. Buka. Sayyidina Umar, Umar Aziz buka. Khalifah Umar Aziz buka. Tengok-tengok duduk dah tikar sembahyang. Dia duduk dah tikar sejadah. Air mata duduk menitik, air mata ni keluar. Duduk menangis. Dia pun tanya, sesungguhnya kamu telah dilantik menjadi khalifah, menjadi kalau kita kata menteri lah, tiusak kamu dalam menteri, kenapa kamu menangis? Sedangkan tanggungjawab kamu di luar, banyak tanggungjawab pun nak selesai. Maka apa dijawab oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya aku tidak berbangga dengan jawatan yang ada, kerana aku takut setiap jawatan yang diberikan kepada aku ini, amanah yang diberikan kepada aku ni, kalau aku tak menunaikan amanah, bagaimana ada orang tua, ada janda, ada anak yatim dan sebagainya, kalau aku tak laksanakan, aku bimbang, aku disoal dan dihumban masuk ke dalam neraka. Tu teriak tuan-tuan. Bukan seronok, kita seronok lagi. Mau kalau tak dapat komplain minta kalau boleh lantik saya. Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia tak minta, tapi dilantik, menangis, takut nak jawab ni, kerana tanggungjawab dia kata ada ibu tunggal, ada janda, ada anak yatim yang takut aku tak dapat melaksanakan. Sebab tu anak dia kecil, ketika mana buah apple yang dia nak agihkan kepada rakyat dia susah, buah apple yang dia putih, sampai kat dia nak minta agih, tiba-tiba anak kecil dia pimbik, terlampak terus makan. Budak kecil tak ada nak telan lagi, dia tampak pipi anak dia tergampak keluar buah apple, lari balik tu ya. Balik di rumah, isteri dia tanya, dia kata tadi anak abang kata tengah makan buah apple, bapak tampak tergampak keluar, kaya. Lepas tu saya ambil duit saya bagi dia beli balik buah apple, makan buah apple tu. Apa dia jawab? Dia kata, memang aku dapat. Aku bayangkan ketika mana makanan ataupun buah yang dikunyah masuk ke dalam mulut itu, macam mana para api neraka yang masuk ke dalam mulut. Dan aku akan ditanya, buah apple itu makan sebelah dah, makan sebelah ada anak, makan sebelah dah bagi makan habis lah kalau kita. Lepas tu nak jekam makan dah, dia bubuh tu waktu tu juga. Itulah hebatnya Khalifah Umar Abdul Aziz. Pemerintahan dia tak panjang, tak lama, tetapi berkat ataupun barakah, sehingga kan tak ada orang yang nak menerima zakat zaman dia. Pasal apa? Bi'adilil umara. Bukan sahaja ulama adil hebat, tapi umara pemerintah yang adil. Bukan saja ni bi'adilil umara, keadilan. Ada ulama dan juga ada umara yang adil.
maka bumi pada ketika itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sama sikit. Keterangan saya. Pendek keterangan kan? Hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara berangsur-angsur dari kalangan kaum muslimin. Maknanya sifat amanah kor pelan-pelan. Kita ada kan? Hang penguat kuasa patutnya ada amanah lah. Dah. Ada. Dia kata orang Islam, kita nak tolong orang Islam. Kan? Jual rokok seludu, jual kan? Walaupun kena orang Islam tapi kan? Maknanya kalau benda yang tak betul, kena cakap tak betul kan? Nak mengelakkan daripada apa nama lebih buruk kan? Torat yang lebih buruk. Sifat amanah ni akan hilang secara berangsur-angsur daripada kalangan kaum muslimin sehinggalah sampai suatu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pula telah khianat. Orang yang baik, orang bagus, maknanya integriti tu, jawatan, maknanya kumpulan ataupun inilah pasukan yang baik, maknanya hang sebagai penguasa, hang sebagai orang yang diberi tanggungjawab, tapi sebaliknya dia yang khianat. Tentuan kalau dalam organisasi orang yang jenis ni, kita nak buat tapi ada orang yang khianat, rosak organisasi tu. Dalam organisasi sebab tu orang kata, orang sebut istilah apa? Gunting dalam lipatan. Apa selimut? Musuh dalam selimut kan? Tu istilah orang guna. Ya, macam tu. Baguslah maknanya macam kita sebut polis tadi lah, bagus. Tapi oleh kerana ada sebahagian daripada orang yang kita sebut gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, harapkan pagar-pagar orang buat makan badi. Jadi istilah yang diletakkan tu, maknanya kita tak kata-kata apa lah, kita tak setuju apa, tapi makna umum, cakap umum. Kalau dalam institusi kekeluargaan pun, kalau pak jenis tak amanah, ni lingkup keluarga. Anak tak amanah, dia buat satu benda tapi tak apa bapak dia. Usah tak? Usah. Tu dalam institusi kekeluargaan yang kita nampak kecil dalam institusi jabatan kuasa, masjid dan sebagainya, kota kampung apa kan? Dalam kumpulan bila ada seorang yang tak amanah, sahabat saya pasal JPJ tersebut, saya dah pergi kuliah, ada ceramah dia 2-3 kali di PJ jemput kawan-kawan. Kedua, kalau dalam kereta tu ramai-ramai, seorang ada 4 orang, 5 orang, seorang balik. Contoh kan seorang balik, hatinya tak betul balik apa kan? Ambil. Hal lain tak ambil. Orang kata sekali macam apa ni bukan tak apa yang bagus lah, dia buat menjaga tapi mengajar dan sebagainya kan. Tapi oleh kerana ada sebahagian kuasa sebahagian yang ni dilabelkan ni, maknanya ni yang kita takut. Sebab tu iman ada iman tu kena hidup. Di antaranya ialah kita kena ada iman. Iman tu perlu dihidup. Nak hidup iman ni kena banyak lah. Solatnya sempurnakan, Qurannya baca dah. Malamnya kita kita bangun malam sebagainya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara untuk nak mengelakkan. Jangan pula kita kata ustaz ada depa balon, aku balon kali pagi depa balon tak, kita balon terus ya. Kalau seorang tak balon dia kata 2 orang lagi lingkup tuan-tuan, maknanya perlu kena ada kekuatan dalaman. Dalam bab pun tuan, kecil besar, kita bukan nak cerita apa tu kita sebut tadi, daripada institusi yang kita rasa kekeluargaan tu yang kecil lah, sampailah kepada pemerintahan negara. Sampai kepada pemerintahan negara. Harus sahih. Banyak lagi projek besar besar. Kalau tak ada integriti, tak ada sifat amanah, accountability orang sebut, tak ada sifat ni, maka musnah, rosak. Sebab itulah Nabi bagi tahu Nabi bagi tahu kepada kita awal lagi tentang sifat amanah ni akan hilang sedikit demi sedikit. Maknanya tu letak dekat kita lah.
Kan? Letak dekat kita, kalau kita orang beriman, kalau kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak selamat kita, kan? Takwa yang kita duk sebut, yang kita duk dengar, kan? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, kan? Ucapan takwa kepada Allah ni bukan sekali, bukan 2 kali, tuan-tuan. Hari tiap-tiap hari Jumaat orang dah sebut. Siapa dia? Tok Khatib ni dah memang. Tuan, sebab saya kata kalau umur kita 45 tahun, kita duk main mayang Jumaat ni tak berhenti. Daripada 15 sampai kita umur 45 tahun, kita main. Tuan-tuan kira berapa kali Tok Khatib rujuk untuk apa kata Ittaqullah. Tuan tak kira Ustaz. Kan kena kerja nak kira apa? Kan? Saya kira berapa kali juga. Kan? 45 tahun umur kita, 15 tahun kita main tak pernah tinggal. 12 bersilah depan ni. Khatib ni baca apa? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kamu orang takwa. Berapa kali? 1560 kali. 1560 kali. Tok Khatib duk pelekah kat kita. Bahasa kasar atau pelekah lah, kan? Doa apa? Kan? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Maknanya kalau orang letakkan ittaqullah dalam diri ni, dalam watak ni, bimbang nak buat maksiat, nak buat dosa, nak ambil rasuah, nak buat apa-apa, kan? Aku adalah hamba Allah, aku takut kepada Allah. Dia tak buat. Tak buat. Pasal apa? Harus buat tu pasal apa? Pasal dia kata, biasa lah Ustaz, lepas tak ada apa pun. Macam misal, dulu paman telur lah, bozlah, kan? Hak balah kalau tamu tu okey lah dapat. Oh dia tersyok umur dapat balik modal. Pi balon bayar rakyat 70,000 masuk motor biru lingkup tu. Lingkup. Nak bayar tak? Nak bayar lah bank. Pencen pun tak habis lagi. Pencen tak habis lagi. Ni tu dunia. Sebab tu tuan-tuan, maka kita kena kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kan? Alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kan? Allah melihat, kan? Hak sebelum tu. Kan? Maknanya Allah melihat apa yang kita buat. Allah tengok apa yang kita buat kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Imam Mujahid kata apa? Takwa ni apa dia? Kan? Huwa bi ta'atin. Dia kata ialah kamu taat wala ya'suh, dan juga kamu menjauhi segala larangan. Taat kepada Allah dan jauh daripada melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu. Tu definisi Imam Mujahid. Wala ushkur, dia kata, kan? Wala tansah, wa ushkur, dan juga kamu sentiasa bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, dan jangan kamu lupa. Itulah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Al-khawf min al-jali, ar-radha bil qali, wal amalu bitanzi, wal isti'da' yaumir rahim. Orang yang bertakwa ialah al-khawf min al-jali, dia takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Ini sifat orang takwa. Ar-radha bil qali, syukurlah. Dapatlah makan sikit pun syukurlah. Nak makan banyak anak Ustaz, tak larat makan dah, kau buat 50, nak buat 45, penyakit macam-macam. Dari kortah pun dia tak habis lagi. Nak makan tak larat. Pemah betul dia buat tak? Tak makan. Ar-redha bil qali, sentiasa redha dengan apa yang Allah bagi, walaupun sedikit. Wal amalu bitanzi, beriman dengan Quran. Tengok Quran apa. Apa yang Quran larang, apa yang Rasul larang, tengok apa. Tadabbur Quran tu baca. Tengok, faham isi kandungan Quran. Wal isti'da' yaumir rahim, dan juga bersiap sedia sebelum kita mati. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau ada sifat-sifat ni kepada orang beriman, orang bertakwa, maka sudah pasti dia takkan buat dosa. Kita sudah pasti dia takkan buat maksiat. Ataupun kita sebut tadi, bila amanah ini hilang di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita bicara satu hadis yang cukup memberi suatu peringatan kepada kita agar kita sentiasa kena beringat. Takut, tuan-tuan, takut kan? Saya lalu cakap sama lah. Kita penjawab awam, kan? Kita kerja, masih lagi kerja. Kalau pencen tak apa, pencen seronok. Cikgu dah beli pun nak pencen dah. Kita nak kerja apa potong kita tak tahu. Macam-macam.
Jenuh. Kita nak jawab. Tu pun duk bimbang ni. Takut-takut. Kita duk rasa macam kita buat tak okey lah. Takut lagi, duk bimbang lagi. Macam mana Sayyidina Umar tadi lah. Duk bimbang, takut-takut dia. Tanya kepada Abu Huzaifah, orang munafik siapa dia? Duk rasa takut, balik rumah fikir ni. Takut aku takut apa ni? Bimbang. Walaupun Sayyidina Umar hebatlah iman dia. Sayyidina Umar khalifah. Sahabat Nabi yang dijanji syurga tapi rasa bimbang. Jadi ada kuliah, apapun kita kena kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita sambung hadis yang ke-3 kalau panjang umur ke-13. Orang yang baik berkurangan sedikit. Sedangkan yang jahat bertambah banyak. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.